Macam sekarang bila dengar cerita Mesir, apa perasaan kita? Atau masih ada lagi orang menjawab, biasalah Ustaz, Arab. Biasalah, Arab macam itulah, gaduh je sama-sama dia. Ini bukan isu Arab gaduh sama Arab. Ini bukan isu Arab, ini isu umat. Umat Islam, saudara kita yang dizalimi, yang dikhianati hak mereka. Tak rasa apa-apa. Alhamdulillah ramai yang terpanggil, ya. Tapi ada juga gerakan di Malaysia ni yang cuba nak memadam kesedaran kebangkitan itu, ya. Ada, malah ada ulama-ulama yang diupah untuk keluarkan fatwa yang tak ada ini, ya, tidak syar'i semua, ya, mereka tidak syahid. Karena mereka mati, mereka dibunuh, kenapa? Hanya kerana mereka pertahankan hak mereka. Satu. Dan kalau kita pergi lebih dalam, mereka diserang, mereka dibunuh, mereka dizalimi, mereka dikhianati hanya kerana mereka mengaku Rabbunallah. Rujuk balik surah Al-Ukhdud, Ashabul Ukhdud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil. Ya, mereka tidak dizalimi, mereka tidak dibunuh, mereka tidak diseksa, melainkan hanya kerana mereka beriman dengan Allah. Apa dosa Mursi? Dosa Mursi sebab dia declare Allahu ghayatuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillahi asma amalina. Itu dosa dia. Itu kesalahan Mursi. Sebab dia declare Allah sebagai matlamat, jihad sebagai jalan, dan syahid sebagai cita-cita tertinggi. Dan bila dia sebut, aku tidak akan biarkan Gaza bersendirian, dosa besar kepada Yahudi, ya, dan pro Yahudi. Apa dosa Mursi? Hentikan bekalan minyak dan gas ke Israel. Apa dosa Mursi? Buka sempadan Rafah, menyambungkan Mesir dengan Gaza. Darah. Mereka tidak syahid. Sebab tu di Mesir, even di Mesir pun sekarang mereka sudah mula upah ulama-ulama ini untuk bercakap. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menghapuskan perjuangan Ikhwanul Muslimin. Ya. Ada orang yang habis Saudi itu Ustaz. Saudi pun backup tentera Mesir. Ya, kita balik buka lembaran sejarah pembentukan negara Saudi bagaimana. Tahun 20-an Khilafah Utsmaniyah jatuh. Masa tu Syarif Mekah adalah wakil khalifah di Tanah Suci. Bila Khalifah Utsmaniyah jatuh tahun 24, maka bermulalah kebangkitan nation states dalam Islam, dalam umat Islam. Pecah, ini bangkit, dan mereka berebut untuk membentuk negara. Maka di Saudi, Ali Saud, keluarga Saud adalah di kalangan kabilah yang agak berpengaruh dan kuat, dan mereka berjaya menegakkan negara Saudi dengan bantuan Great Britain, British, ketenteraan senjata, ya. Dan kalau dibuka lembaran sejarah pembinaan negara yang Saudi, Masya Allah, berapa ramai dia bunuh, lawan bunuh, tak ada maaf, tak ada pujuk-pujuk, hang ikutlah kami, tak ada, lawan bunuh, senang macam tu. So yang tinggal yang taat, setia kepadanya. Ya. Mana pergi Syarif Mekah? Syarif Mekah dihantar ke Jordan.
keturunan Malik Hussein Jordan itu sampai sekarang masih menggelar diri mereka di Hashimiyah. Mereka adalah keturunan Nabi yang dihantar ke Jordan. Nah, kamu keluar ambil Jordan. Ini diambil oleh ahli Saud. Dan ada perbincangan dengan Barat. Itu sejarah lama. Sejarah yang baru Saudi apa dia? Beberapa tahun yang lepas, bila berlaku perang Teluk, apa jadi? Ya, akibat propaganda mainan US, mainan Amerika, mainan Barat, akhirnya Saudi yakin, percaya bahawa Irak menyerang Kuwait dan akan menyerang Saudi. So apa dia buat? Terpaksa dia relakan tanahnya, laut dia untuk menjadi pengkalan kepada tentera Amerika. It was just propaganda ya akhi. Tak ada pun. Adalah tembak-menembak sedikit di sempadan antara Iraq dengan Kuwait, tapi tak berlaku perang itu, tak ada. Ini propaganda. Macam kita Jalan Datu. Mana ada Sulu serang kita? Tak ada. Propaganda, drama, bohong. Apa Ustaz? Itu yang mati betul? Memang mati. Dan nyawa manusia tidak berharga. Biar betul Ustaz? Ya, saya bertanding di Datu. Saya bertanding di Parlimen Silam. Saya tahulah. Kan? Tak wujud. Semua itu drama. Kan? Kesian. Yang mati. Belah kita mati puluh-puluh, belah sana mati ribu-ribu saudara. Tapi tak di-report. Official report hanya 200-300. Yang tak di-report, orang kampung menimbulkan suasana takut. Ya, keadaan takut, kucar-kacir, harap takut. Maka adalah orang menangguk di air yang keruh. Itu saja. Kalah besar saya disilam gara-gara drama itu. Ya, saudara sekalian, apabila Amerika dibenarkan untuk berpengkalan di Saudi, maka it's not free. Saudi kena bayar setiap pergerakan. Ya, baik tentera dia, baik kenderaan dia, baik jet dia, baik kapal dia, tank dia, apa saja bergerak sikit bil, bergerak sikit bil. Ya, 2-3 bulan ya krisis Teluk berakhir, bil yang sampai ke Saudi puluhan ribu juta dolar. Macam tak mau bayar lah. Itu ceritanya. Ya, sedihlah apa yang berlaku ini, sedih. Tapi kalau saudara tanya saya masih optimis. Ini hanya proses, insyaAllah. Saya sebut di mana-mana, ini hanya proses. Nak mematangkan perjuangan, insyaAllah. Ya, nasi nak masak, dia perlu panas, dia perlu menggelegak. Gulung. Jangan takut bila nasi menggelegak. Jangan takut bila periuk panas. Itu bertanda nasi akan masak. Baguslah periuk ni sejuk aja, nasinya pun tak menggelegak. Itu maknanya nasi tak akan masak, kita tak akan makan. Saya optimis, saya yakin Allah ada perancangan. Cuma kita tak boleh berhenti. Waktu orang tanya saya, Ustaz, apa sumbangan kita Ustaz? Ya, seorang sahabat saya, ya dah booking dah nak pergi ke Mesir. Dia telefon saya, Ustaz, nak confirm dulu, kalau saya pergi mati syahid tidak? Saya tanya dia, nak pergi buat apa? Apa jihad? Macam mana? Nak ikut meramaikan orang punya perarakan? Tak payah. Entah pergi ke tak pergi ke, tak menambah, tak mengurang kekuatan mereka. Sebab di Mesir kita tak berperang tau. Ya, tak macam di Syria. Di Syria betul kita ada tentera pembebasan berperang dengan tentera rejim. You join that one lah. Kan? Itu betul. Tapi pastikan kita memang pakar lah, sudah ada ilmu menembak lah. Kalau pergi sana baru nak belajar, buang masa aja. Baik pergi tolong masak nasi lagi bagus. Ya, betul saudara. Jadi saya kata tak payah. Ya. Habis macam mana nak lawan dengan Yahudi ni? Di sini pun ramai Yahudi lah.
Kita hancurkan Yahudi-Yahudi yang ada di sini ini. Betul saudara. Sama juga yang pergi ke Syria. Di Syria itu bukan Yahudi, itu bukan Barat, itu Syiah. Jom Ustaz, kita pergi Syria lawan Syiah. Tak payah, sini pun banyak Syiah. Satu ketika dulu Syiah di Malaysia sudah mula memperlihatkan taring mereka. Di universiti dapat laporan kita, risalah ditabur, anaknya balik bawa risalah, anak sekolah rendah. Bapaknya kata, ini Syiah ni, dapat di mana? Kawannya bagi di sekolah. So bapak ni pergi sekolah, cari cikgu, kawan anak saya tu bawa risalah Syiah. Tanya, dapat di mana? Kakaknya di mana? UIA. Kakaknya bawa balik risalah, bagi adiknya suruh bagi-bagi kat sekolah. Oh, dahsyat. Satu peringkat mereka sudah berani bertindak. Campak kita punya sejadah. Nak sembahyang pakai sejadah, dia sepak sejadah kita. Mereka sembahyang tak pakai sejadah. Ambil batu. Tapi bila berlaku kes Syria ni, mereka cool down. Okay. Kenapa? Taqiyah, berpura-pura. Tapi ingat bahaya Syiah ni, betul. Dulu saya masih boleh berkompromi. Syiah ini satu mazhab, cuma ada yang ekstrim, dululah. Sekarang kalau tanya saya, bang, I have only one answer. Syiah. Apa yang dilakukan di Syria itu bukan kerja orang Islam. Bunuh orang Islam, bunuh civilian, seksa mereka, tanam hidup-hidup, rogol lagi, serang masjid, bunuh orang dalam masjid, bongkar kubur sahabat, bawa lari jasad sahabat. Ini bukan kerja orang Islam. No. Tahun 61 saya belajar di Mesir. Saya berpeluang pergi ke Syria. Saya pergi. Lepas buat umrah, saya naik ke Jordan, naik ke Syria, ke Turki. Lepas tu balik Istanbul, fly ke Kairo. Saya singgah di Syria tahun 81. Saya singgah di sebuah bandar namanya Halab. Inggrisnya kata Aleppo. Tahun 81 bandar Halab hancur. Kerja siapa? Seorang pemimpin Syiah bernama Hafiz Asad. Pergi sekarang, tengok bandar Halab apa jadi? Hancur saudara. Setelah 32 tahun berlalu, hancur balik. Kerja siapa? Anaknya Bashar Assad. Rupanya dalam tempoh 40 tahun ini, jumlah korban Ahlus Sunnah saudara kita di Syria, di sempadan Syria Iran, sempadan Irak Iran, sempadan Syria Iran, mencecah lebih 1 juta. Cuma tak ada berita.